boleh sebut. Dulu kita ada fahaman, nama dia Fahaman Rasul Melayu. Fahaman Rasul Melayu, Rasul Melayu ni ikut cerita daripada pegawai yang jaga bahagian akidah JAKIM. Mereka siasat, mereka interview kenapa orang ni menyatakan dia adalah Rasul. Kenapa dia kata dia Rasul? Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad tu besar lagi lah, sebab Nabi Muhammad tu untuk semua. Dia ni kecil sikit tapi dia Rasul juga, tapi dia untuk orang Melayu saja, Rasul Melayu. Dia bagi beberapa sebab. Antara sebab dia kata dia ada persamaan dengan Nabi. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Ini Rasul Melayu ni. Rasul Melayu kata dia Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh menulis. Betul fakta tu betul Kita duk ngaji memang Nabi Muhammad tak boleh baca, tak boleh menulis. Maka Rasul Melayu ni kata dia pun sama macam Nabi, sebab dia tak pandai baca dan dia tak pandai menulis. Kita pandai tak baca? Kan? Kalau tak pandai baca, tak pandai menulis, tak kerja sini dah. Kan? Kita semua insya-Allah pandai baca, pandai menulis. Anak kita umur 6 tahun, 7 tahun insya-Allah boleh baca, boleh menulis kan. Jadi kita tak sama dengan Nabi. Kita tak sama sebab kita boleh baca, boleh menulis, pandai baca. Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Kita tak sama dengan Nabi. Tapi orang yang kata dia Rasul Melayu ni, dia sama dengan Nabi. Sebab dia kata dia tak pandai baca, tak pandai menulis, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang kedua, cerita pegawai agama ni, sebab yang kedua dia kata Rasul Melayu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela binatang ternakan. Nabi bela apa? Kambing. Binatang ternakan tu Nabi bela kambing. Bela binatang lah. Nabi bela binatang. Rasul Melayu kata dia pun bela binatang juga. Pasal apa dia bela binatang? Sebab dia bekerja di zoo negara. Dia Kemensah kan? Kemensah kan sebelah zoo negara, belakang zoo negara tu Kemensah. Jadi Rasul Melayu kata dia kerja di zoo negara. Dia makna dia bela gajah, bela buaya, bela kambing tak ada kot. Tapi passion binatang lah. Passion binatang. Tuan-tuan tak bela binatang. Saya pun tak bela binatang. Kucing ada 2-3 ekor. Alau mat, payah bela kan. Tak kat luar kita tak bela binatang lah kan. Rumah kita, rumah bandar mana nak bela binatang dan sebagainya. Rasul Melayu dia bela binatang. Sebab dia raja negara. Bahkan dia lebih hebat daripada Nabi. Nabi bela kambing je. Mana ada cerita Nabi bela dhab ke, Nabi bela arnab ke? Tak ada. Nabi bela kambing je. Dia bela gajah, bela buaya, bela harimau, bela singa. Mana lebih hebat? Bela kambing ke bela ni? Kan? Jadi oleh kerana itulah dua sebab pegawai agama ni contoh dia kata ada dua sebab ni. Dua sebab ni lah Rasul Melayu ni kata dia Rasulullah lah. Dia Rasul lah. Kan? Dua sebab dia. Jadi baik. Dakwaan dia. Yang pertama dia tak pandai baca, tak pandai menulis, sama dengan Nabi kan. Yang kedua dia bela binatang sebab dia kerja zoo negara, sama macam Nabi bela kambing. Kerana dua sebab ni tuan-tuan, bila dia claim, bila dia dakwah dia Rasul untuk umat Melayu, maka ada orang ikut. Ada orang ikut. Berapa ramai? Ada lebih kurang 18 orang ikut. Pengikut dia 18 orang. Itu tak pandai baca. Kalau pandai baca kalau pandai baca kan. Jadi nak cerita ada begitu punya dakwahan sekalipun ada orang boleh ikut. Jadi maknanya kalaulah kita buat apa-apa ajaran pelik-pelik, mengarut dan sebagainya, itu akan ada ikut
Jadi dia punya konsep, dia sama dengan Nabi. Dia sama dengan Nabi, tak pandai baca dan belah binatang. Jadi apa saja bila kita kata akidah ni, kita refer balik, rujuk kepada Quran, dan kita kena rujuk kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada benda tuan-tuan kita boleh ikut Nabi, ada benda kita tak boleh ikut Nabi, ya. Ada benda boleh ikut Nabi, ada benda kita tak boleh ikut Nabi, ya, sebab maqam Nabi tu lain, ya, maqam Nabi tu lain. Misal kita kata maqam yang kita boleh ikut Nabi, misalnya Nabi minta ampun kepada Allah untuk orang. Nabi minta ampun kepada Allah untuk orang lain kan. Yang tu kita boleh buat tak? Boleh lah. Minta ampun untuk orang kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah orang ni. Boleh tak kita buat? Boleh. Kita dah baca doa, Allahumma maghfir lana dhunubana wali walidina. Kan? Itu wali jami'il muslimin, untuk sekalian muslimin. Kita minta untuk orang tu, tapi minta pada Allah lah. Ya, yang tu Nabi buat. Yang tu Nabi buat dan memang ada dalam Quran. Ada dalam Quran, ya. Yang tu kita boleh ikut. Tak ada masalah. Yang tu boleh ikut. Tapi ada benda yang kita tak perlu ikut dan tak wajar kita ikut. Sebab bila kita ikut tu dia akan menjadi fitnah. Bila kita ikut, bukan Nabi buat, ada sahabat buat. Ada sahabat buat, dan kalau kita ikut buat benda tu, dia akan jadi fitnah. Ya. Misal kita kata ini juga dia mungkin kita bimbang, dia sangkut bawa soal akidah. Sebab perbuatan tu dia akan nampak seolah-olah kita sujud. Ini saya nak bawa bagaimana kita nak faham dalil, ya, dalil, ya. Misal kita kata amalan segelintir kecil orang, dia cium kaki, ya, cium kaki. Boleh ke tak boleh? Jadi bila cium kaki, kaki orang lah, kaki orang alim ke, kaki orang soleh ke, kaki orang yang kita anggap sebagai wali Allah, ya. Bila syekh sampai, tok guru sampai, kan, sambil berdiri, mereka pun tunduk mencium kaki dia. Bila tunduk tu dia nampak macam sujud, nampak macam sujud. Ini yang sangkut pot soal akidah ni, nampak macam sujud. Kita tak kata dia sujud, tapi nampak macam sujud. Dia bukan niat nak sujud, dia niat nak cium kaki. Jadi tak kira lah wali Allah tu diri ke, wali Allah tu duduk ke, tapi bila kita nak cium kaki tu, kedudukan kita terpaksa merendahkan kepala kita untuk sampai kepada kaki dia. Jadi kita akan nampak seolah-olah sujud. Orang yang melakukan amalan ni, cium kaki ni, dia berdalil dengan hadis. Dia berdalil dengan hadis, iaitu ada beberapa sahabat pernah mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah para sahabat Nabi, ada 130 ribu sahabat Nabi, bukan semua. Separuh tak sampai, kan? 1% pun tak sampai yang buat benda tu, kan? Tak pernah kenyak kita Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 4 sahabat utama ni, tak pernah mereka cium kaki Nabi, kan? Tak pernah. Ini sahabat-sahabat yang lain ni, yang tak senarai sebagai sahabat besar lah, bukan top 10 punya sahabat ni, kan? Kita nak ikut top 10 sahabat ni, kan? Lepas ikut Nabi, ikut sahabat yang 4 dulu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnah Nabi, dan lepas sunnah Nabi ikut sunnah 4 sahabat Nabi tu, Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali, kan? Jadi top 10 punya sahabat dan kibarus sahabat. Sahabat-sahabat besar tak buat benda-benda yang macam ni. Tapi ada sahabat buat. Baik, apabila kita kata ada sahabat dan juga ada Yahudi yang cium kaki Nabi, maka hari ini kita pun nak cium kaki orang, kerana sahabat cium kaki Nabi. Ada ulama kata boleh.
Ada ulama kata tak boleh. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tapi saya nak tetapkan, saya sokong pendapat ulama kata tak boleh. Ya, pasal apa? Pasal yang pertama, sebab yang pertama, dia akan timbul fitnah. Ya. Sahabat cium kaki Nabi, ada fitnah tak? Tak ada apa kan? Tak ada lah nak timbul fitnah kata, oh sahabat ni sujud pada Nabi, sahabat ni dah syirik. Tak ada timbul. Semua dia tak kata apa, okey je, tak ada masalah. Okey, ini sahabat cium kaki Nabi, tak ada timbul fitnah. Tapi kalau kita buat amalan cium kaki orang, timbul fitnah lah. Akan timbul fitnah. Orang tangkap gambar, orang rakam video, orang tulis tajuk mencium kaki syekh, mencium kaki ulama, sujud pada ulama. Tajuk dia sujud pada ulama. Jadi akan timbul fitnah. Bila timbul fitnah tu, yang kena orang yang buat tu pun difitnah, ulama tu pun kena fitnah juga. Dia seolah-olah dia yang suruh anak murid sujud pada dia. Dia pun kena fitnah. Sedangkan mungkin ulama tu tak suruh pun, syekh tu tak suruh pun, tapi anak murid taksub fanatik, baca hadis Nabi, faham macam tu. Bila syekh datang terus nak cium kaki syekh. Jadi yang akan kena fitnah, orang yang buat benda tu kena fitnah, dituduh sujud pada seseorang. Ulama tu pun kena fitnah, seolah-olah dia yang mengajar anak murid supaya sujud pada dia. Dan mungkin apa yang dia sampai pun orang akan fitnah juga sebagai tak betul dan sebagainya. Jadi nampak fitnah kan timbul. Nabi buat, sahabat buat dengan Nabi, tak ada fitnah. Tapi kalau kita buat pada hari ini, pada orang lain, akan timbul fitnah. Itu sebab yang pertama saya kata tak boleh, tak boleh buat. Ya. Yang kedua, sahabat cium kaki Nabi kan? Sahabat cium kaki Nabi. Sekarang kita nak cium kaki Nabi kan kaki orang lain? Kita nak cium kaki sekarang, kaki apa? Kaki orang lain. Kaki orang yang kita anggap dia ulama, kita anggap dia sebagai wali Allah, kita anggap dia wali Allah. Wallahu a'lam, di sisi Allah kita tak tahu. Di sisi Allah, hakikat sebenar hanya Allah yang tahu. Kita anggap orang tu wali Allah, entah wali Allah semua, entah wali syaitan, kita tak tahu. Tapi kalau Nabi, adakah? Ni bukan Nabi ni. Adakah orang nak kata macam tu? Adakah orang Islam kata macam tu? Tak ada. Orang bukan Islam yang jahat, ada kata dia bukan Nabi ni babi dia tak. Itu adalah kan. Tapi orang beriman, orang Islam tak pernah kata tak elok. Walaupun dia jahat macam mana pun, dia tak akan kata tak elok kepada Nabi Muhammad SAW. Maknanya kita yakin, kita beriman sungguh ni Nabi kan? Di sisi Allah Nabi. Sekarang ni orang soleh, di sisi kita anggap soleh, di sisi Allah wallahu a'lam, kita tak tahu. Jadi kita tak pasti hakikat sebenar. Jadi kita sangka baiklah kan, tapi hakikat sebenar kita tak tahu. Yang ketiga, sahabat buat dengan Nabi SAW. Sahabat buat dengan Nabi. Bila kita nak buat dengan orang lain, itu kita maqam tu, kedudukan tu. Adakah kita nak angkat maqam orang tu, kedudukan orang tu sampai level Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contoh contoh sahabat ni, habis ni saya nak buka soalan contoh sahabat pernah Nabi pernah bagi darah. Nabi bagi darah satu mangkuk satu gelas itulah isi darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekam ada darah ambil, Nabi bagi kepada seorang sahabat. Nabi pesan pada sahabat ni, buang darah ni tempat orang tak nampak. Lebih kurang begitulah pesan Nabi. Buang darah ni tempat orang tak nampak. Sahabat ni bawalah darah ni. Mungkin dia pergi padang pasir ke apa kan, tengok tak ada orang kan. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim, dia minum lah. Dia minum. Sahabat minum darah Nabi.
Habis minum, dia pun balik. Nabi tanya, buang lagi. Buang. Tempat orang tak nampak, Nabi suruh. Tempat orang tak nampak, dia buang. Ya, buang lah. Nabi teka satu persoalan pada dia. Hang minum apa? Tak tahu macam mana Nabi tahu. Allah, mungkin ada wahyu Allah kan. Mungkin nampak mulut dia ada merah-merah. Dia tak sempat nama Allah kan. Hang minum apa? Darah tu. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, saya minum darah. Saya minum darah Rasulullah. Nabi marah kan? Nabi tak marah ke dia? Nabi tak kata kurang ajar, Nabi tak kata bodoh, Nabi tak marah. Bahkan Nabi jamin kat dia tak akan disentuh oleh api neraka. Sahabat ni tak akan sentuh oleh api neraka. Pasal apa? Pasal darah Nabi ada dalam badan dia. Darah Nabi ada dalam badan dia. Baik, kisahnya sahabat minum darah Nabi. Bolehkah kita minum darah orang lain sekarang ni? Entah sahabat minum darah Nabi, apa masalahnya? Kita jumpa ulama mana, Tuan Syekh, tolong bagi buka sikit darah ni, bubuh, saya nak minum darah. Pasal apa? Pasal sahabat minum darah Nabi. Sahabat cium kaki Nabi, apa salahnya kita nak cium kaki Tok Syekh kita, Tok Guru kita? Sahabat cium kaki Nabi, tak apalah tu kaki Nabi. Kan? Sebagaimana sahabat minum darah Nabi, adakah kita nak minum darah orang? Tak, kita tak minum darah orang. Tak boleh minum darah tu kira najis kan? Kan? Tu sahabat minum darah, tak apalah darah Nabi. Kalau Nabi ada sekarang ni pun, kalau ada darah, sanggup minum. Saya sanggup minum, tak ada masalah darah Nabi. Lagi mana Nabi tak larang, kita minumnya. Tu darah Nabi. Maqam Nabi tak ada masalah. Satu lagi contoh. Jumpa supaya faham. Satu lagi contoh. Bila Nabi SAW ludah Nabi tak jatuh ke tanah. Dalam kitab sirah, ludah Nabi tak jatuh ke tanah. Sebab apa? Sebab bila Nabi ludah, tuan-tuan, sahabat akan sambut ludah Nabi. Berebut-rebut sahabat sambut ludah Nabi. Bila sambut ludah Nabi, jatuh ludah Nabi ke tangan mereka, mereka ambil, mereka lumurkan badan mereka dengan air ludah, air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lumurkan badan mereka dengan air ludah Nabi. Saya nak ludah. Siapa nak ludah? Adakah kita nak buat macam tu? Tak pernah ulama kita, tok guru kita ajar macam tu kan? Tak ada. Ustaz-ustaz kita sekolah rendah, sekolah kita tak pernah ajar macam tu. Tu sahabat buat dengan Nabi. Itu Nabi. Kalau Nabi ada sekalipun hidup, kalau Nabi ludah, sanggup buat? Sanggup, tak ada masalah. Sebab apa? Tu Nabi. Tu maqam Nabi lain. Maqam orang tak sama dengan maqam Nabi. Ya? Nampak? Contoh-contoh bandingan. Ada benda kita boleh tengok sahabat buat, kita boleh ikut, tak ada masalah. Tapi ada benda yang kita tak wajar kita nak ikut. Jadi saya tengok tu tak sesuai lah kita nak ambil pandangan sahabat cium kaki Nabi, maka kita nak cium kaki orang lain. Ya? Sebab dua contoh bandingan. Dua contoh bandingan, dan mungkin dia akan menimbulkan fitnah, dan dia mungkin bawa tuduhan kata kita kafir, kita sesat bila kita melakukan amalan yang sedemikian rupa. Wallahu a'lam wa a'lamu bis-shawab. Kita buka soalan ni. Ada apa? Sekian menarik dari tarikat Naqsyabandi yang ni. Baik. Yang pertama, tarikat Naqsyabandi, dia tarikat tu betul, tidak ada masalah. Tarikat Naqsyabandi yang dipatuakan. Jadi kita ikut fatwa lah. Kita ikut fatwa yang dipatuakan hanya tarikat Naqsyabandi Haqqani pimpinan Syekh Nazim. Bukan Syekh Nizam. Nizam saya Syekh Nazim, yang tu saja. Mungkin kita nampak tak ada apa-apa, tapi kajian setakat ni, kajian tu mendapati dia ada unsur, bukan dia sesat sampai kafir, dia ada unsur-unsur yang tak sesuai, yang menyeleweng. Itu kena tengok atas jalan mendalam sikit lah. Pakar-pakar akidah kita mengkaji, ada unsur-unsur, jadi dipatuakan sebagai menyeleweng dan tak boleh amal lah dalam negara kita kan. Jadi luar negara tak apalah, tu luar negara.
Jadi saya lebih suka kalau kita pegang pada fatwa supaya wujud kesepakatan. Kalau kita tak pegang pada fatwa rasmi, maka dia akan jadi cacah mawar. Kalau nak batalkan fatwa tu, mana daripada fatwa tu juga dia batalkan. Okey, dulu kita kata tarikat Naqsyabandi Haqqani pimpinan Syekh Nazim tak betul. Sekarang kita dah tarik balik, boleh aman. Tak apalah. Kalau ada fatwa baru tak apalah, kita ikutlah. Sebab kita tak rugi mana pun kalau kita tak ikut tarikat tu, tak rugi apa. Kita ada tarikat yang lain, banyak lagi tarikat yang lain, jadi yang tu saja. Naqsyabandi tak ada masalah. Sebab Naqsyabandi tu besar. Tarikat Naqsyabandi besar. Yang bawah tu Naqsyabandi Haqqani pimpinan Syekh Nazim. Yang tu je. Naqsyabandi Khalidiyah, yang tu tak ada masalah. Itu okey, tak ada masalah. Apa banyak lagi. Naqsyabandi Mujaddidiyah, tu tak apa, tak ada masalah. Jadi kena detail kan. Jangan kata jangan kata majlis fatwa kata tarikat Naqsyabandi sesat. Jangan. Fatwa tak pernah kata Naqsyabandi sesat. Dia kata Naqsyabandi Haqqani pimpinan Syekh Nazim. Yang tu saja dikatakan majlis, difatwakan. Yang ni tak ada masalah, Jadi kena berhati-hati. Jadi nak ikut tarikat lain lah. Ikut tarikat yang lain. Jadi yang dipatuakan betul itu banyak insya-Allah, Cuma kena berhati-hati. Adapun zikir menari, dia ada dua. Satu, gerak badan. Gerak badan ni insya-Allah tak ada masalah. Kita duduk zikir lepas sembahyang, la ilaha gerak. Kan duduk diam je. Subhanallah. Duduk diam. Aduh, subhanallah lepas sembahyang kita gerak tu tak ada, itu fitrah. Itu fitrah, yang jadi isunya ialah menari tu. Yang jadi isunya ialah menari, zikir sambil menari. Ada ulama kata harus, ada ulama kata tak harus. Adapun kita zikir sambil gerak, sambil berjalan, subhanallah, sambil bawa kereta subhanallah, kan? Sambil naik lift tangga jalan subhanallah alhamdulillah, yang tu tak ada masalah. Ni kita duduk dalam majlis, dalam surau, okey, kita bangun, okey, subhanallah sambil 24, subhanallah, kan? Itu je, itu isu dia. Ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi kita nak ambil mana-mana, terserah pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pegang pendapat kata boleh, sila beramal, tak ada masalah. Kalau tuan-tuan kata tak boleh zikir sambil bergerak menari tu, mana? Jangan menarilah waktu zikir. Kan? Jangan buatlah. Tapi kalau ada orang buat jangan kata sesat, sebab dia ada pandangan yang lain. Sebab ulama beda pendapat. Cuma masyarakat kita tidak mengamalkan zikir sambil menari. Masyarakat kita tak pernah lagi lah. Saya duduk pondok Pasir Tumbuh. Masa tu di bawah pimpinan Tuan Guru, Allahumma salli ala Muhammad, Haji Hashim. Tuan Guru Haji Hashim, Tuan Haji Hashim, pondok Pasir Tumbuh. Dia amalan dia tiap-tiap kali lepas sembahyang subuh, habis zikir apa semua, subhanallah 3 alhamdulillah, dia tutup dengan zikir la ilaha illallah. Berapa banyak? Paling kurang 700 kali. Paling banyak 1000 kali. Antara 700 hingga 1000 tiap-tiap kali lepas sembahyang subuh. Tapi tak ada lah sampai naik 500 tu pakat diri belakang, tak ada lah. Tok Guru duduk dia subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gerak gitu-gitulah. Jadi maknanya dia orang kuat tarikat, saya tak tahu lah tarikat apa, tapi dia tetap duduk dia elok, gerak sikit-sikit lah. Tak pernah nak suruh anak-anak murid tu menari, tak ada. Jadi maknanya di pondok-pondok Tok Guru tak ada zikir sambil menari, melompat-lompat dan sebagainya. Jadi amalan masyarakat kita tak ada. Yang di luar negara ada tak apalah, biarlah. Jadi kita nak bawa masuk benda baru dalam masyarakat kita, kan? Nak bawa benda baru, okey, pas sembahyang pakat berdiri ramai-ramai, jom kita melompat sambil kita berzikir dalam masjid, dalam surau. Yang ni masyarakat kita tak pernah buat, tu selalu bawa lah. Tu selalu bawa benda baru, tu selalu bawa, sebab akan jadi pertikaian besar dalam masyarakat. Orang lama lain buat, yang lain buat luar negara dia biasa buat, dia tinggal dan silakan, teruskanlah, tak ada masalah. Jadi antara harus dengan haram tu
Kita berlapang dada, tapi benda tu tak ada dalam syariat kita, kita terus amalkan. Zikir kita amalkan terus. Zikir amal, tapi menari itu terus salah. Zikir sambil menari tu, itu rasa lebih sederhana lah, tanpa kita menyesatkan. Kalau ada orang pegang pandangan kata benda tu boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Nak minta pandangan Ustaz tentang program-program kerohanian, program agama dan juga yang diharamkan di setengah negeri tapi dibolehkan di setengah negeri, masih dalam Malaysia. Contoh macam ESQ kan, tak dibolehkan di wilayah persekutuan, tapi negeri lain dibolehkan. Tapi dua-dua ada dalil masing-masing tu, jadi untuk kita memilih boleh atau tak boleh tu agak kompleks. Tak apa, tak ada masalah. ESQ, Mufti Wilayah Datuk Wahid Zahidi, mantan Mufti, dia bertegas bahawa ESQ ni ada unsur yang tak betul. Bukan keseluruhan, ada unsur-unsur. Jadi hasil kajian dia, pandangan dia, jadi dia fatwakan tak bolehlah ESQ. Tapi negeri dia, mufti-mufti lain tak nampak unsur-unsur yang ada tu. Jadi dia kata harus. Jadi benda harus haram ni dia bukanlah macam arak. Ya. Arak ni tak ada lah mufti kata, mufti wilayah kata arak ni haram, mufti Perak kata harus, tak ada. Tak ada. Dia benda ijtihad je, ijtihad. Jadi kita nak ambil mana? Tengok keadaan lah. Kalau kita tengok feedback, tengok kawan-kawan yang ikut ESQ nampak makin baik, makin soleh aja. Dulu tak pernah sembahyang jemaah, tapi lepas ikut kursus ESQ 2 hari, kan? Dia pula rajin sembahyang jemaah. Bagus, tak ada masalah. Jadi kita rasa pergilah, kan? Jadi konsep dia macam tu, kan? Jadi dah wilayah tak pergi, kita boleh pilih, kita boleh pilih tu. Macam kata zikir sambil menari tu, ada ulama kata boleh, ada ulama kata kita pilih nak mana. Tapi amalan masyarakat kita tak ada amalan tu, kita tak suruh buat lah, kan? Jadi yang itu kita nak ada hadis, tak ada masalah. Ya, hadis tu kita berjaga juga dia. Okey, mufti wilayah dulu kata ada unsur yang menyebabkan, so kita jaga-jaga. Jaga macam tu je lah. Kalau tak ada apa-apa, tengok okey je, kan? Tengok ustaz lain kata okey je, tak ada apa pun, jadi selamat lah, tak apalah. Kan mungkin dia hasil kerana fatwa mufti wilayah dulu kata ada unsur menyebabkan, dia mungkin dah baki dah. Kan? Tak nampak. Alhamdulillah kan? Jadi dia bukan macam haram arak, macam haram judi, tapi haram ni haram ijtihad saja. Kerana ijtihad ulama saja. Wallahu a'lam. Dah lagi? Kita nak sembahyang zuhur. Ada kaum tak ada apa? Cakap wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.